Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Paling panas di mahkamah dari kemarin hingga hari ini bukan tentang kes Najib. bukan. Tapi kes tentang aman Palestina. Ada yang orang marah, ada orang yang keliru, ada orang yang tak faham. Ada juga yang tak buat tak faham lah kan, jam itulah. Tapi bagi yang faham, mereka marah. Kata mereka ada sebahagiannya yang memberikan komen. Mereka kata kami menyumbang. Ya, maknanya orang ini pernah menyumbang untuk aman Palestina lah kan. Saya juga pernah menyumbang aman Palestina. Taklah banyak kan, taklah banyak. Tapi yang menyedihkan ialah uang yang diderma itu, kata sebahagian daripada netizen yang memberikan komen, mereka kata kami sebenarnya nak menyumbang itu untuk membantu aman Palestina, bukan membantu aman Palestina jadi kaya, tapi membantu Palestina supaya mereka cukup makanan, cukup pakaian, ada air, ada makanan kan. Sebab kita tahu di Palestina itu bukan saja yang berbangsa ataupun bukan saja mereka kerana berperang, tetapi mereka juga ada keperluan makanan, minuman dan sebagainya. Oleh sebab itulah ramai marah kerana uang yang disumbangkan itu bukan untuk mengayakan sesetengah individu, apalagi syarikat, apalagi NGO itu. Tapi yang kita tahu sesen duit, 1 sen kah, 2 sen kah, 5 sen kah, 1 ringgit kah, 2 ringgit kah, 10 ringgit kah, 5 ringgit kah, 1 ribu kah, 10 ribu kah, 100 ribu kah, 1 juta kah, berapapun yang Anda dermakan itu, yang kita tahu duit itu sepatutnya sampai ke Palestina, diguna oleh orang-orang Palestina. Tak apalah kan kalau pekerja-pekerja Karani di aman Palestina itu kah, atau NGO itu ada perlu duit untuk selenggara bangunan kah, untuk bayar kerani kah, pekerja kah, atau sukarelawan kah dan sebagainya. Tak apalah, tak apa, kita faham mereka perlu duit untuk itu, gaji dan sebagainya, allowance dan sebagainya, makanan sukarelawan. Tapi kalau nak membeli emas tu, kita nak terfikirlah kan, nak itu buat apa? Emas itu untuk apa? Itu sajalah yang kita terfikirkan sebagai penderma. Ya kan, Anda pun juga penderma kan? Anda pun penderma. Tapi apabila dibongkar di mahkamah, ada 131 kilogram emas yang didakwa dibeli oleh oleh individu terbabit yang didakwa di mahkamah berkaitan dengan penyelewengan uang aman Palestina ini. Ialah timbullah kegusaran, kemarahan dan sebagainya kan. Duit yang sepatutnya sampai ke aman Palestina itu patut diguna di sana, buat rumah di sana, bagi makanan dan sebagainya. Ini lain pula jadinya. Tapi tak apalah, yang cerita ini lebih hebat. Bayangkan saudara, lebih 2 jam bila saya baca berita ini, bila saya baca isu ini, saya dapat saja isu ini daripada seorang rakan dia yang kirim kepada saya. Dia daripada Semenanjung, Malaysia. Dia kirim, saudara tolong bacakan berita ini kerana kita tak puas hati dengan perkara ini, dan kita harap kerajaan akan siasat dan duit itu dapat diperoleh semula dan kirim semuanya kepada Palestina, kata beliau. Oleh sebab itu saya pun tertarik dan saya bersimpati. Saya turut bersimpati dengan penderma-penderma, termasuklah saya yang pernah menderma untuk aman Palestina. Iya, lebih 2 jam. Bayangkan, lebih 2 jam baca 164 pertuduhan terhadap pengerusi eksekutif dan CEO aman Palestina. Tak pernah saya dengar sebelum ini, tak pernah. Sepanjang saya menjadi pengulas politik, pengulas isu semasa di Malaysia, tak pernah saya dengar lebih 2 jam diambil masa oleh juru bahasa atau juru baca pendakwaan di mahkamah untuk satu-satu kes. Tapi yang ini terjadi real. Real itu benar. Lebih 2 jam membaca 164 pertuduhan terhadap pengerusi eksekutif dan CEO aman Palestina. Jadi ada lagi orang yang kata mungkin ini adalah pendakwaan terpilih dan sebagainya. Pada pendapat saya, terpulanglah
mana yang betul, mana yang salah. Tapi kalau sudah 164 pertuduhan, itu dah terlalu banyak, saudara-saudara sekalian. Terlalu banyaklah, terlalu banyak. 164 pertuduhan, lebih 2 jam dibacakan terhadap pengurusi eksekutif dan CEO Aman Palestin. Pengurusi eksekutif dan CEO Aman Palestin didakwa di Mahkamah Session di sini hari ini atas 164 pertuduhan pecah amanah, menipu dan pengubahan uang haram, membabitkan dana berjumlah RM 39,5 juta. Terfikir juga lah kan, mula-mula mungkin dulu Aman Palestin ini tiada masalah, tapi kerana terlalu banyak sudah duit, mungkin ya duit ini boleh menjadikan kita lupa daratan lah, mata jadi biru, mata jadi hitam, mata jadi merah dan sebagaimana. Macam-macam lah. Kalau dulu tiada tanduk, tiba-tiba bertanduk, macam itulah. Itulah sifat duit kalau tidak dijaga diri ini. Bagaimanapun, Abdul Zaik Abdurrahman 58 tahun dan Awang Sufyan Awang Piut 52 tahun serta pengarah syarikat pelaburan Khairuddin Muhammad Ali 49 masing-masing mengaku tidak bersalah bagi kesemua pertuduhan selepas dibacakan di hadapan Hakim Datuk Anita Harun. Juru bahasa mengambil masa lebih 2 jam. Lucu juga nih. Saya baca nih berita bukan macam pembaca berita, sudah macam buat lawak lah pula. Sebab mana tidak lucu? 2 jam, lebih 2 jam dengar pembacaan pertuduhan ya. Mungkin masa tu orang dah mula main-main game ke apa. Mungkin dah masa tu orang dah mula menguap. Harap-harap yang tertuduh tu taklah menguap pula. 2,5 jam menunggu sampai siap noktanya. 164 pertuduhan ke atas ketiga-tiga tertuduh. Bagi kesalahan pecah amanah, Abdul Zaik dan Abdul Sufyan masing-masing didakwa 52 pertuduhan sebagai pengarah syarikat Samudra Champa Sdn Berhad yang diamanahkan dengan harta milik Aman Palestin, yaitu wang berjumlah 20 juta ringgit lebih, dan melakukan pecah amanah jenayah ke atas harta itu di sebuah bank di Bandar Baru Bangi dekat sini antara 12 Mac 2018 dan 3 November 2023. Mereka didakwa mengikut Seksyen 409 Kanun Keseksaan yang boleh dipenjara minimum 2 tahun dan maksimum 20 tahun dan dengan sebat, dan bolehlah juga dikenakan denda. Bagi kesalahan menipu, Abdul Zaik dan Awang Sufyan juga didakwa secara bersama-sama bagi 19 pertuduhan dengan curangnya memperdayakan lembaga pemegang amanah Aman Palestin untuk menyerahkan wang tunai berjumlah 39.150.000 kepada syarikat Samudra Champa Sdn Berhad bagi pembelian emas, sedangkan harga pembelian emas itu lebih rendah, iaitu 33.399.970, yang mana lembaga pemegang amanah Aman Palestin Berhad tidak akan menyerahkan wang itu sekiranya tidak diperdayakan sedemikian oleh mereka berdua. Jadi makna kata ada lebih kurang 5 hingga 6 juta yang terlebih dibuat bayaran lah kalau kita baca di sini. Kedua-dua lelaki itu didakwa melakukan perbuatan itu di Aman Palestin di Seksyen 3 Bandar Baru Bangi dekat sini antara 24 September 2021 dan 14 Julai 2023 mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan, dibaca bersama Seksyen 34 Kanun Sama yang memperuntukkan penjara sehingga 10 tahun sebat dan denda. Selain itu, Abdullah Zaik dan Awang Sufyan juga masing-masing didakwa 19 pertuduhan sebagai pengarah syarikat Samudra Champa menggunakan hasil daripada aktiviti haram, iaitu wang berjumlah 12.833.772 dan 16 sen sebagai bayaran bagi pembelian sebuah rumah semidi, rumah kedai, lot tanah, lot kedai, kilang pejabat berkembar dan sebuah kereta Toyota Velfire bagi pihak Samudra Champa Sdn Berhad. Manakala Khairuddin sebagai pengarah syarikat sama pula didakwa 3 pertuduhan melakukan perbuatan sama, membabitkan uang berjumlah
RM6.038.016 sebagai bayaran bagi pembelian lot kedai, rumah kedai dan kilang pejabat berkembar. Kesemua perbuatan itu dilakukan di beberapa bank di Bandar Baru Bangi dan Kajang dekat sini antara 1 Jun 2018 dan 3 Mei 2023. Bagi kesalahan itu, mereka didakwa di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 kurungan B, Akta Pencegahan Penggubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 4 dalam kurungan 1 dibaca bersama Seksyen 87 dalam kurungan 1 Akta sama yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 15 tahun, denda tidak kurang daripada 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil daripada aktiviti haram atau atas peralatan kesalahan itu pada masa kesalahan itu dilakukan atau 5 juta ringgit yang mana lebih tinggi. Pendakwaan dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah SPRM. Ahmad Akram menawarkan jumlah jaminan bon 1 juta ringgit masing-masing untuk Abdullah Zaid dan Awang Sufian dengan seorang penjamin serta syarat tambahan menyerahkan pasport kepada mahkamah bagi semua pertuduhan. Kami bersetuju bersama pembelaan meletakkan jumlah jaminan kepada tertuduh bon 1 juta ringgit dengan syarat 500 ribu ringgit didepositkan ke mahkamah hari ini, baki sebelum atau pada 13 Mac ini dengan seorang penjamin dan pasport antarabangsa disimpan di mahkamah, kata beliau lagi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Bye-bye.